Assalamualaikum. Okey, saya Zul Majdi bin Abdul Samad. Saya adalah seorang kontraktor yang agak berpengalaman dan lebih 20 tahun berkecimpung dalam bidang ni. Pemilik rumah dia harus tahu apa benda yang dia nak buat dulu. Terlebih dulu dia perlu ada sedikit lakaran lah. Lakaran ringkas untuk menentukan skop kerja yang nak dibuat. Sebelum perbincangan seterusnya seperti bila dia hendak melantik seorang kontraktor, dia harus ada apa dia panggil BQ, Bill of Quantity. Bill of Quantity ni adalah detail kerja-kerja yang akan dibuat, skop kerja, apa kerja-kerja yang akan dibuat dan berserta dengan nilai kerja ataupun jumlah harga tersebut. Sebelum memulakan satu-satu projek, tuan rumah sepatutnya harus mendapat kelulusan daripada pejabat perbandaran kawasan tersebut. Contohnya macam di Subang Jaya, kita kena dapat kelulusan daripada MBSJ atau daripada Kajang, kita perlu dapat daripada MPKJ. Kelulusan ni ada berbagai cara. Ada yang kita minta kita melantik arkitek kita melukis lukisan yang kita hendak tambah itu dan buat submission di pejabat perbandaran. Satu cara lagi, kerja-kerja yang minima kadang-kadang kita boleh beli pelan tu daripada pejabat pendaftaran. Jadi pelan itu kita beli dan dia akan proses dengan membayar sedikit wang cagaran, dan kita mesti membina kerja-kerja pembinaan tu mesti mengikut apa yang ditetapkan oleh Majlis Perbandaran. Sebab ini skop yang kecil. Jadi boleh kita beli di pejabat pendaftaran dan terus memulakan tugas-tugas dengan menampal surat kelulusan tu di dinding masuk rumah yang kita buat tersebut. Sebelum memulakan satu-satu kerja, kita perlu ada satu perjanjian dan sebut harga yang jelas. Sebut harga yang jelas ni bermakna setiap item yang akan dibuat ada disebut keterangan item tersebut dan juga harga dia. Dari situ tuan rumah akan tahu skop kerja, apa yang ada dan apa yang tak ada. Dari situ sekiranya tuan rumah tidak ada pengetahuan tentang kerja-kerja renovation ni, dia harus merujuk pada kawan-kawan ataupun bertanyalah kepada jiran-jiran ke yang tahu tentang skop kerja tu. Sebab apa, kerja-kerja renovation ni dia banyak sangat. Daripada permulaan sampai ke siap tu sebenarnya banyak peringkat yang tuan rumah kebanyakannya tidak tahu. Jadi nasihat saya supaya dia dapat membuat satu sebut harga yang jelas mengikut item kerja-kerja yang akan dibuat. Itu nasihat saya. Sekiranya rumah tu rumah kosong, selalunya pemilik rumah dia akan extend bahagian dapur. Dapur adalah keutamaan bagi orang di Malaysia ni lah, sebab dia nak dapur yang luas dan selesa. Okey, kerja dapur kita kena lebih berhati-hati. Sebab di dapur dia ada sistem air water supply, air buangan, sistem elektrik dan sistem-sistem yang melibatkan kita guna untuk oven, microwave, dan benda-benda tu memerlukan tenaga elektrik yang tinggi. Sekiranya tidak diteliti, tidak diambil kira beberapa faktor yang boleh menyebabkan rumah kita akan berlaku overload, tripping, current yang berlebihan. Sebab apa? Setengah-setengah kontraktor dia tidak ambil kisah tentang pendawaian elektrik. Jadi tuan rumah harus ambil kira benda-benda macam ni sekiranya hendak membuat kerja-kerja sambungan di bahagian dapur. Sebab macam saya cakap tadi, bila rumah kosong, yang utama sekali tuan rumah akan membesarkan bahagian dapur dan melengkapkan di bahagian dapur termasuk tabletop, tempat untuk kitchen cabinet, shower, sinki dan sebagainya. Pencahayaan sebenarnya daripada desain arkitek rumah tu dia dah ambil kira tentang sistem pencahayaan masuk dalam rumah. Tapi sekiranya tuan rumah dia buat renovation, dia tutup tingkap apa semua, jadi benda tu akan mengurangkan sistem pencahayaan natural. Sebetulnya tak boleh kita mengurangkan natural, sebab selain daripada pencahayaan dia juga mengambil kira tentang ventilation untuk rumah tu. Jadi bila kita buat perubahan,
Jadi kita kena memastikan kita replace balik ventilation dan pencahayaan yang arkitek design peringkat awal. Contohnya kita ambil kira kita tutup satu tingkap yang berukuran 2 kaki kali 4 kaki. Kita kena replace balik dengan sistem pencahayaan yang bersaiz yang sama supaya dapat masuk cahaya. Selain daripada itu, kiranya kita nak buat juga, jadi kita terpaksa menggunakan cat yang agak terang. Supaya satu, kita boleh nampak terang dan mungkin boleh nampak lebih luas bila cat yang terang, dan juga dia dapat mengurangkan kos elektrisiti lah. Perubahan untuk plaster ceiling, sekiranya kita panggil dia headroom. Headroom rumah tu rendah, tapi pemilik nak juga pasang plaster ceiling dengan downlight. Sebab apa? Downlight kita akan nampak lebih kemas berbanding dengan surface light ataupun jenis lampu Kalimantan apa. Jadi untuk kita melaksanakan kerja-kerja plaster ceiling, kita kena memastikan headroom dia cukup tinggi. Sekiranya headroom dia tak cukup tinggi, kita akan buat contohnya design macam kita buat cornice tepi dan tengah tu kita maintain as a slab. As a slab, lepas tu bila tengah slab tu kita tak ada tambah plaster ceiling, kita akan dapat maximum headroom. Maximum headroom, lepas tu pencahayaan lampu kita akan elak jangan bagi pasang lampu tu dekat slab, sebab dia akan efek kita punya aesthetic value lah, nampak tak berapa sempurna lah. Jadi kita mungkin boleh apply lampu bahagian tepi yang kita ada buat cornice di bahagian tepi, ataupun kita panggil L-box. Untuk plaster ceiling ada dua jenis lah. Satu yang kita pakai L-box tepi, ada satu yang kita just pasang cornice. Jadi kalau pasang cornice tak sesuai lah, sebab kita nak locate lampu tu agak susah sebab tak ada space. Okey, untuk sistem flooring dia ada 2-3 jenis lah. Okey, sama ada kita pakai tile, floor tile ataupun timber flooring. Timber flooring ada 2-3 jenis, atau ada yang pure timber, solid timber, dan ada satu lagi yang SPC. Dia macam komposit. Komposit tu dia ada campuran plastik, dan ini memang nampak boleh tahan lebih lama, tapi dari segi kecantikan dia tu kurang. Keselesaan kita pijak kurang berbanding dengan solid timber. Bila kita pasang solid timber, dia bila kita pijak atas lantai tu lebih selesa berbanding dengan yang campuran komposit. Okey, untuk tiling pula, kos asal memang agak tinggi sikit lah. Tapi dari segi maintenance wise, memang kita dapat menjimatkan duit dalam jangka masa panjang lah. Sebab tiling ni kita tak payah buat maintenance apa-apa. Cuma kita bersihkan saja, dan kita cuma jangan bagi ada benda-benda yang keras jatuh. Tapi kalau setakat benda kecil-kecil tidak ada masalah lah tiling. Jadi kalau macam timber flooring, kita kena jaga dari macam hentakan apa-apa dan geseran daripada kerusi. Contohnya kita pakai kerusi yang kita tarik dan boleh bergeser dan akan meninggalkan kesan kiranya timber flooring. Jadi dari segi cantik, saya rasa timber flooring yang solid timber itu lebih cantik lah berbanding ini, sebab dia nampak kemas, luas, dan dari segi keselesaan juga kita akan dapat rasakan lah bila kita pakai timber flooring. Timber flooring juga ada beberapa jenis ketebalan. Jadi di situ bergantung kepada tuan rumah dan bajet yang tuan rumah peruntukkan untuk membuat lantai. Okey, sekiranya rumah baru, kita baru ambil kunci, kita nak buat renovation. Kita pastikan dulu kerja-kerja defect yang dibuat oleh main contractor ataupun pemaju sudah siap dibuat. Jadi bermakna bila kita ambil kunci, mesti ada sama ada minor atau major defect mesti ada. Jadi defect tu selalunya developer akan ambil masa yang mungkin 1 bulan atau 1 bulan setengah untuk siapkan. Dia bergantung pada jenis defect. Sekiranya kerja-kerja defect itu tidak diselesaikan dulu, kita kontraktor tak boleh nak masuk buat kerja-kerja renovation. Takut nanti ada yang orang cakap ada konflik dekat situ. Jadi padahal benda tu
dibuat oleh pemaju yang buat kesilapan ataupun kecuaian masa pekerja-pekerja dia melaksanakan pemasangan. Jadi mungkin benda tu akan dituduh kepada pihak kontraktor. Jadi nasihat saya, kontraktor jangan masuk dulu buat kerja selagi belum kerja-kerja defect itu dapat diselesaikan. Okey, sekiranya kita baru buat submission belum dapat kelulusan daripada majlis bandaran. Jadi kita mula kerja dah. Sepatutnya kontraktor tak akan mula kerja lah. Sebab apa, risikonya sangat tinggi. Bila datang majlis saman dia tu berkali ganda. Dan bila dia keluarkan saman, dia akan suruh kita submit plan juga. Sekiranya dalam tempoh yang dia beri kita tak submit plan, dia ada kuasa untuk mengeluarkan arahan merobohkan struktur rumah kita tu, yang tambahan tu. Jadi seelok-eloknya apply dulu, buat submission, apply sampai dapat approval. Baru kita boleh mula kerja dan kerja kita tidak akan terganggu. Sebab apa, bila majlis datang saman, dia akan suruh berhenti, stop work. Bila stop work, so barang-barang material yang kita deliver dekat site, semua tu akan terkesan. Tuan rumah dengan barang bersepah dekat rumah dia, kontraktor tak boleh nak sambung kerja. Kesannya orang cakap sangat-sangat tidak baguslah. Jadi nasihat saya, dapat approval dulu baru buat mula renovation. Kebanyakan pemilik rumah ada yang perempuan yang dia sendiri deal untuk kerja-kerja renovation ni. Jadi sebagai seorang perempuan, dia kena tahu juga kaedah-kaedah prosedur untuk membuat kerja-kerja renovation. Dia sepatutnya dia kena rujuk dengan kawan-kawan yang berpengalaman atau merujuk kepada kawan-kawan arkitek yang pernah buat kerja-kerja renovation. Dan dia juga hendaklah memilih kontraktor yang ada rekod. Ada rekod, maksud saya pernah buat kerja-kerja dengan jaya, dengan sukses. Jadi dari situ dia dapat beri satu hasil yang memuaskan. Dan seringkali kita jumpa masalah yang bila kerja dah siap, tuan rumah tidak puas hati. Ini selalu berlaku disebabkan kualiti kerja yang tidak memuaskan hati. Jadi pada peringkat awal, perbincangan peringkat awal itu penting. Kita jelaskan skop kerja dan kualiti setakat mana yang tuan rumah kehendaki. Kadang-kadang tuan rumah dengan kos yang dia keluarkan tu terlampau tinggi tapi hasil tidak memuaskan. Itu yang selalu berlaku. Dan kadang-kadang juga perbincangan awal tidak jelas. Jadi kontraktor buat ikut apa yang dia rasa. Dia rasa sesuai dengan kos harga yang disebut. Tapi expectation daripada tuan rumah itu berbeza. Jadi benda ni perlu dijelaskan, terutama untuk kaum wanita yang diorang ni agak particular tentang kualiti. Kualiti satu lagi functionality. Contohnya macam sistem electrical, sistem piping, dia bila kita dah siap baru kita dapat test dan sistem itu berfungsi dengan baik. Jadi sekiranya tak ada perbincangan ataupun tak ada skop kerja yang jelas, selalunya perkara ini akan berlaku. Okey, bila dah deal pasal kerja-kerja renovation, pasti kita ada satu surat sebut harga lah. Dalam surat sebut harga, selalunya pihak kontraktor akan meminta sedikit deposit lah untuk mula kerja. Semua dia panggil deposit. Selalunya dia cakap deposit upon confirmation. Bermakna bila pemilik rumah confirm, dia kena bayar certain amount of deposit. Ada yang dia bergantung kepada saiz ataupun nilai kontrak tu. Sekiranya projek tu agak besar, melebihi 100,000, so deposit tu kita ambil 5 to 10% saja. Tapi sekiranya projek tu just sikit saja, less than 10,000, jadi selalunya kontraktor akan ambil 50% deposit dan siap kerja bayar full amount. Tapi sekiranya projek tu agak besar, dia 100,000 atau 200,000, dia akan ambil 5 to 10% deposit dan dia akan bagi
satu jadual pembayaran. Jadual pembayaran ni pula dia relate dengan kerja-kerja yang telah dibuat. Kita panggil dia progress payment. Progress payment ni contohnya, okey, kita mula dengan kerja-kerja foundation. Foundation berapa persen daripada amount keseluruhan. Jadi kerja-kerja foundation siap, dia akan membuat tuntutan bayaran. Dan seterusnya macam tu sampai ke siap dan penyerahan kunci. Okey, crack selalunya berlaku dekat dinding atau sambungan dinding dengan tiang. Selalunya berlaku bila projek itu atau rumah tu dia handover mungkin 3 bulan, 1 tahun. Dia bergantung pada jenis crack lah. Jenis crack yang biasa berlaku adalah dipanggil hairline crack. Hairline crack ni sebenarnya tak berbahaya kepada struktur, tidak memberi kesan kepada struktur rumah tu. Sebab dia hanya crack pada plaster. Bila dia pasang ikat batu bata, dia akan apply plastering. Bila plastering tu mungkin bancuhan simen dengan pasir itu tidak mengikut ratio yang ditentukan dan dia akan berlakulah hairline crack. Hairline crack ni mudah saja rectification dia. Mungkin kita boleh apply grouting atau ada beberapa jenis grouting di pasaran lah. Tidak berbahaya dan tidak memberi kesan kepada struktur bangunan. Tapi sekiranya crack yang nyata, yang sambungan beam atau dekat beam, itu memberi kesan yang agak berbahaya juga pada pemilik rumah. Sepatutnya pemilik rumah, sekiranya rumah tu rumah baru, pemilik rumah bolehlah membuat laporan aduan kepada pemaju supaya pihak pemaju menghantar engineer yang dapat menentukan sama ada crack ini berbahaya atau tidak dan method of rectification. Hanya engineer yang bertauliah saja yang dipertanggungjawabkan untuk kerja-kerja repair atau rectification crack yang melibatkan struktur. Okey, untuk rumah kondominium atau apartmen. Okey, sepatutnya sebelum dia membuat ubah suai untuk kerja-kerja apartmen, dia harus berjumpa dengan pihak management. Sebab pihak management yang tahu kawasan mana boleh kita extend, dia ada guideline untuk kita patuhi guideline. Sebab apa? Kerja-kerja rumah kondominium atau apartmen ni, struktur dia design tu, struktur dia dah macam dah kekal. Kita tak boleh nak ubah suai sistem struktur dia. Sebab apa? Dia ambil kira soal loading of building, dia punya bebanan semua. Jadi kita tak boleh simply nak tambah batu bata atas balkoni. Itu tak boleh. Sebab apa? Balkoni itu didesain untuk ambil load orang dan juga lantai dan dinding yang mungkin half height dinding itu saja. Kita tak boleh simply nak pergi tambah buat satu binaan kekal atas tu. Memang tak digalakkan. Selalunya management akan membuat pemantauan kerja-kerja macam ni. Sebab tu bila kita nak masuk kerja-kerja di kondominium, kita harus mendapat taklimat daripada pihak management. Apa yang boleh kita buat dan apa yang tak boleh kita buat. Selalunya diorang tak akan benarkan kita usik struktur bangunan. Sebab ini memberi kesan yang sangat berbahaya kepada apartmen tersebut. Okey, bila nak renovate rumah, selalu tuan rumah akan panggil kontraktor datang dan dia akan brief secara kasar. Lain kalau tuan rumah tu dia ada idea, dia plot atas kertas untuk kontraktor tu tengok. Tapi kebanyakannya tuan rumah, bila dia panggil kontraktor, dia akan bagi tahu secara lisan, secara verbal, okey dia nak buat ini, dia nak tambah ini dan dia nak buat ini. Jadi kontraktor harus mengambil masa untuk sketch out dan perbincangan akan bermulalah di situ. Kontraktor akan bawa apa yang dia faham kepada tuan rumah untuk perbincangan selanjutnya. Bila macam tu, kontraktor kadang-kadang berbeza pendapat dengan tuan rumah lah soal design. Tapi bila mendapat kata putus, seharusnya ada 2-3 kali pindaan atau amendment untuk kita panggil nak lock design. Bila design dah lock, barulah sepatutnya kontraktor akan buat sebut harga. Di sebut harga tu yang saya sebut tadi, tuan rumah akan menilai cara dia buat sebut harga tu
secara terperinci. Ya, biar dia sebut harga yang dia buat tu secara terperinci, sebut satu persatu item. Okey, bila dia dah sebut harga dengan item-item yang jelas, dia akan letak harga dan total amount. Bila dah dapat total amount, tuan rumah akan berbincang balik. Mungkin ada negotiation dan ada benda yang tertinggal dalam sebut harga tersebut. Tuan rumah harus meneliti bill of quantity yang dikeluarkan oleh kontraktor tu. Dia harus meneliti, sekiranya dia tak faham, dia kena tanyalah orang yang faham tentang kerja-kerja pembinaan. Jadi bila dia teliti, dia kena pastikan semua dah ada ke dalam bill of quantity tersebut. Sekiranya tak ada, dia akan kena bagi tahu kontraktor, kata, oh, saya dah cakap untuk tambah 2-3, dulu saya dah cakap nak extend sikit sampai ada balcony ke. So masa tu kontraktor akan add on lah, tapi harga belum lock lagi. Bila harga sudah lock, bila ada penambahan, kontraktor akan buat tambahan harga atau dipanggil variation order. Benda ni kadang-kadang kadar yang dikenakan terpaksa tuan rumah kena tanggung. Kadang-kadang VO ni dia tak ada kadar yang orang kata yang agree, yang kedua-dua pihak setuju. Sepatutnya untuk kerja-kerja tambahan ni kedua-dua pihak kena setuju dengan kadar harga tambahan yang akan dikenakan. Okey, bila peringkat kedua dah dapat bill of quantity harga, kita akan panggil kontraktor untuk buat negotiation. Masa negotiation tu tuan rumah bolehlah tanya detail-detail tentang tempoh masa, apa material yang dia offer, lepas tu skop kerja. Contohnya ada yang tuan rumah sendiri yang nak beli peralatan keemasan, maksud dia lantai, kerja-kerja keemasan tuan rumah akan beli. Sebab apa? Kerja-kerja keemasan ni harga je sangat berbeza. Contohnya toilet bowl, water closet. Water closet ada yang harga 200, tapi ada yang harga 2000, tapi tetap nama water closet. Tapi kita tengok tuan rumah punya expectation tu berapa. Jadi selalunya benda-benda yang macam ni kita serahkan kepada tuan rumah untuk membeli peralatan-peralatan yang macam ni, supaya kerja tidak, orang cakap, tidak tertangguhlah, tergendala dengan pemilihan bahan-bahan untuk kerja-kerja fitting ni. Okey, itu peringkat ketiga. Bila dah lock harga, masa ditentukan dan kontraktor akan meminta sedikit deposit yang saya sebut tadi, deposit untuk mula kerja. Bila semua dah selesai, kontraktor pun akan membuat satu surat perjanjian dengan pemilik rumah. Perjanjian pembayaran yang selalu sepatutnya perjanjian pembayaran ni ditandatangani oleh kedua-dua pihak supaya kerja tu boleh lancar dari segi kerja dan pembayaran. Jadi untuk orang cakap secure kedua-dua pihak. Okey, dari segi quotation, memang sebaiknya kita dapat cari contohnya 3 quotation. 3 quotation daripada kontraktor yang berbeza. Daripada 3 tu, A, B, C, kita katakan, kita tengok macam mana A tu dia spell out dia punya item tu. Dari situ kita boleh kenal pasti sama ada dia ni sekadar orang tengah ataupun dia berpengalaman daripada peringkat awal sampai habis. Dari 3 quotation tu kita boleh buat perbandingan dari segi barang, dari segi harga, yang kedua dari segi masa, tempoh, dan yang ketiga dari segi barang yang dia offer. Contohnya barang yang dia offer yang paling mudah, contohnya sekiranya renovation banyak orang pakai bata pasir, kan? Mungkin satu kontraktor tu dia offer bata yang clay, bata tanah liat, bata tu ternyata lebih mahal. Tapi harga yang dia offer tu sekiranya tak banyak berbeza dengan harga yang offer bata pasir, okey, kita prefer pilih yang itu. Itu yang pentingnya, material offer, tempoh dan harga. Itu 3 perkara yang harus diambil kira oleh seseorang pemilik rumah. Okey, kalau ikut dalam kontrak, dia memang ada satu term yang dia panggil LAD, denda lewat. Denda lewat ni dia selalunya dia bergantung kepada nilai projek itu. Dia 3% daripada nilai projek. Contohnya kalau projek tu 100,000, dia akan denda lewat tu bermakna 3,000. 3,000 per day atas kelewatan. Tapi kelewatan juga
dia bergantung kepada perjanjian kita. Sekiranya ada banyak sangat kerja-kerja tambahan dalam projek tu, jadi kontraktor tidak bolehlah dikenakan denda lewat sebab kerja-kerja tambahan itu di-request oleh tuan rumah. Tapi perjanjian asal itu yang pentingnya kita ada skop kerja yang jelas. Sekiranya skop kerja yang jelas, tarikh mula kerja yang jelas, jadi tidak ada kelewatan yang berpunca daripada tuan rumah. Jadi tindakan denda lewat boleh dikenakan terhadap kontraktor tersebut. Bermakna tuan rumah boleh hold dia punya payment, hold dia punya last payment ataupun second last payment, potong dia punya akan kenakan denda lewat terhadap kontraktor tersebut. Kadang-kadang pasal bajet lah. Bajet tuan rumah kadang-kadang dia sediakan initial cost, dan kadang-kadang kita adalah juga kena sediakan contingency cost, kan. Tapi tengok juga tuan rumah, kalau tuan rumah tu dia jenis dia jenis firm, satu design tu dia tak ubah dah. Kadang-kadang masa tengah renovation baru start 30%, 20%, dia dah mula tukar itu, tukar ini, tak mau pintu dekat situ, nak ubah dekat sini. Jadi benda-benda tu melibatkan kos. Melibatkan kos itu yang kadang-kadang bajet dia akan lari. Bajet dia. Selalunya kalau contingency sum ni, kalau macam 10% cukuplah sekiranya minor changes. Tapi kalau major changes memang tak cukup. Kadang-kadang kos tu boleh jadi double. Sebab satu, kadang-kadang kontraktor ni dia mengambil peluang. Bila tuan rumah nak tukar, dia ambil peluang untuk mengenakan kadar harga yang tinggi. Sebab tuan rumah tak akan pergi lantik kontraktor lain untuk kerja-kerja tambahan pintu, sedangkan dia dah lantik satu kontraktor di peringkat awal. Jadi orang kata dia terpaksa ambil kontraktor tu. Jadi itu sebabnya kadang-kadang harga yang terlampau tinggi dikenakan untuk kerja-kerja tambahan. Cerewet ni kadang-kadang lelaki cerewet cara lelaki lah, dan perempuan cerewet cara perempuan lah, kan. Tapi tengoklah, cerewet ni dia 2-3 macam juga. Kadang-kadang dia cerewet pada ada yang cerewet tentang kebersihan, kualiti kerja, kan. Lepas tu kadang-kadang soal keemasan kerja ni kadang-kadang particulars. Dia perempuan ni lebih particulars lah kita kata, sebab dia suka memerhati, dan dia suka buat perbandingan. Mungkin dia tengok dalam majalah ubah suai rumah, dia tengok satu benda yang neat, yang kemas. Bila kita buat rumah dia nampak sesuatu yang berbeza dengan apa yang dia expect. Jadi itu yang kadang-kadang menimbulkan isu lepas kerja dah siap. Bila kerja dah siap, banyak komplain, dan ada yang kita boleh rectify dan ada yang kita tak boleh rectify. Jadi perjanjian asal dengan kadar harga itu penting. Kadang-kadang bila kita buat perjanjian harga, kita cakap grade A, so kontraktor kena bagi grade A lah, sebab harga tu grade A. Tapi kalau tuan rumah ni kadang-kadang yang bajet sangat, nak grade C, dia bagi harga yang grade C, tapi dia nak kualiti grade A. Itu kontraktor memang tak boleh nak bagilah. Itu saja. Kadang-kadang tuan rumah ni dia tak standby duit. Duit dia tak tahu duduk kat mana. Dia lagang besar, kan. Jadi kadang-kadang tuan rumah ni bila dia panggil kontraktor datang, dia nak buat itu, ini, itu, semuanya dia nak buat. Tapi sebenarnya duit dia ada yang amount yang tak banyak lah kita katakan. Tapi bila dia nak buat itu dan ini, jadi susahlah. Bila kita sebut harga, dia kata mahal. Dan benda ni selalunya berlaku, dan kadang-kadang dia buat juga. Dan duit tu dia cari kemudian. Ini yang selalu masalah. Dan kebanyakan orang salahkan kontraktor sebab kontraktor slow. Tapi sebenarnya slow tu sebab bila perjanjian bayaran tak dibuat on time, jadi kontraktor pun dia nak pusing pun tak boleh. Takkan dia nak ambil duit tempat lain, dam untuk projek ni, untuk siapkan projek rumah ni. Sekiranya dia tak dapat payment, dia pun mula orang cakap slow down, terpaksa. Sebab contohnya kita pakai gaji. Kita bayar gaji, ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali. Setiap 2 minggu kita akan bayar gaji pada pekerja kita. Jadi sekiranya payment tak dapat, so terpaksalah kita tarik pekerja kita pergi tempat lain.
Terutama pekerja yang skill. Pekerja yang skill gaji mahal. Jadi kita tarik pergi tempat lain supaya kita dapat payment tempat lain dan dapat bayar gaji. Jadi punca kelewatan memang daripada tuan rumah pun ada, kadang-kadang daripada kontraktor pun ada. Ada pasal kelulusan. Kadang-kadang tuan rumah kena tahu juga rumah dia ni jenis serata ataupun boleh diubah suai. Sekiranya rumah tu title dia serata, dia tak boleh ubah suai. Dia kena mendapat kebenaran majlis dan ada kaedah ubah suai untuk rumah serata. Tapi kalau rumah yang pegangan bebas sebenarnya tidak ada masalah lah, kan. Itu sajalah pasal peringkat awal. Kalau peringkat akhir masa handing over kunci tu, sepatutnya tuan rumah dalam perjanjian tu ada sikit duit yang dia hold sebagai retention money. Retention money ni selalunya kalau projek orang ambil 5%. 5% kita hold dia punya final payment tu, 5% daripada total amount kita hold untuk kita ada jangka masa warranty. Itu atas perjanjian dengan tuan rumah dengan kontraktor. Tuan rumah kena tanya kontraktor apa warranty yang dia boleh bagi. Contohnya warranty dari segi cat, contohnya bumbung, leaking, piping, semua tu kena ada warranty. Jadi benda tu kena stated dalam surat perjanjian ubah suai rumah tu. Jadi kontraktor dalam tempoh tersebut sekiranya warranty untuk cat 1 tahun. Jadi sekiranya cat tu terkopek ataupun pudar ataupun peel off, jadi tuan rumah boleh call kontraktor suruh rectify. Kalau dia tak rectify, tuan rumah boleh lantik kontraktor lain untuk buat dan potong dia punya duit yang kita tahan tadi tu.